وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Segala pujian kesyukuran bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi hidayah kepada semua manusia. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan kuliah tadabbur faham Al-Quran, iaitu kita mentadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan menggunakan buku 7 ayat yang diulang-ulang ini. Buku yang saya tulis dan dijadikan asas pengajian dan kuliah di beberapa tempat pada waktu ini. Jadi insya-Allah sekarang memandangkan kita berada di rumah dalam suasana PKP sekarang, insya-Allah kuliah kita akan teruskan secara online dan ahli-ahli grup tadabbur faham Al-Quran, juga penonton-penonton di luar yang lain dapat menikmati sedikit tazkirah tadabbur. Semoga ada manfaatnya bagi kita mengisi waktu dengan amal ilmu, insya-Allah. Kuliah sebelumnya saya telah menjelaskan perbezaan di antara kalimah Alkitab dan Al-Quran. Hari ini insya-Allah saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan Ummul Kitab, disebut sebagai ibu kepada Al-Quran. Maknanya di antara surah-surah Al-Quran yang ada 114 surah ini, surah Al-Fatihah adalah surah yang terpenting, dan dia disebut Al-Fatihah karena dia merupakan pembuka kepada surah-surah Al-Quran yang lain. Al-Fatihah maknanya pembuka. Dan ia memiliki beberapa nama, antaranya ialah disebut sebagai Sab'an minal Mathani. Sebutan ini adalah sebutan Al-Quran sendiri. Jadi bagi kita yang memiliki Quran terjemahan sebagai rujukan kita, ataupun yang memiliki aplikasi di dalam handphone, kita boleh cari ya. Sebutan Sab'an minal Masani berada di dalam surah 15. Mari sama-sama kita cari insya-Allah. Ini kaedah tadabbur, kita berusaha mencarinya di dalam surah 15, surah Al-Hijr ayat 87. Ya. Jadi kalau dah jumpa kita akan baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. وَلَقَدْ, dan benar-benar pasti kami telah berikan kepadamu sab'an minal mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, wal Quran al-azim, dan Quran yang agung. Inilah ayat yang menjelaskan dalil bahawa salah satu nama Al-Quran itu ialah Sab'an minal Mathani, ataupun 7 ayat yang diulang-ulang. Dan itulah yang saya jadikan tajuk kepada buku Tadabbur Surah Al-Fatihah ini.
Mungkin sebahagian daripada kita jarang mendengar nama Sab'ah Minal Masani ini. Yang kita kenal sejak dari kecil ialah surah Fatihah. Apa yang saya nak jelaskan, Sab'ah Minal Masani ialah sebutan Al-Quran sendiri terhadap surah Al-Fatihah. Jadi kita kena biasakan. Jadi jangan pula besok rasa pelik, ya, tak pernah dengar. Apa makna 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi 7 ayat yang diulang itu ialah surah Al-Fatihah. Mari kita lihat. 7 ayat. Benarkan 7 ayat. Sebab apa? Surah Al-Fatihah memang mengandungi 7 ayat. Termasuklah, sebagai ulama mengatakan termasuklah lafaz basmalah. Kemudian 7 ayat itu mengapa disebut diulang-ulang? Jadi kita harus lihat bahawa surah Al-Fatihah itu dibaca secara qiraah di dalam solat. Maka kita ulang-ulangi membacanya berdasar kepada berapa banyak rakaat solat kita. Solat subuh 2 rakaat, bermakna kita mengulanginya 2 kali. Solat zuhur 4 rakaat, maka kita mengulanginya 4 kali. Sehinggalah siang dan malam kita mengulang-ulanginya minima paling kurang sekalipun 17 kali. Itu bagi orang yang mengerjakan solat wajib. Bagi mereka yang mengerjakan sunat-sunat nafilah, sunat-sunat tambahan, ba'diyah, qabliyah, maka tentulah jumlah 7 ayat ini dibaca diulang-ulang lebih daripada 17 kali. Mungkin sampai 30 kali atau lebih. Tak termasuk lagi bacaan Fatihah di luar salat. Jelaskan bahawa itulah mengapa disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Sab'ah minal masani. Apa? Surah 15, surah Al-Fajr, ayat 87. Okay. Hari ini insyaAllah pagi ini kita nak melihat mengapa pentingnya surah Al-Fatihah. Sebab itulah antara tujuannya saya mendahulukan kuliah tadabbur kita ini dengan surah Al-Fatihah. Kerana surah ini surah asas yang kita memang sejak daripada kecil dah hafal, dah beramal dengan surah Al-Fatihah. Jadi waktu inilah kuliah kita ni kita nak memahaminya. Apakah makna, apakah maksud surah Al-Fatihah itu kepada kita. Biarlah kita faham sungguh-sungguh, faham dengan mendalam akan surah ini, kerana surah ini surah yang sangat penting dalam hidup kita. Bayangkan satu hari tak kurang dari 17 kali kita baca dalam keadaan wajib baca. Kerana dalam sebuah hadis disebut la salata liman la yaqra'u umul kitab. Maknanya solat kita tak ada nilai, tidak sah tanpa membaca surah Al-Fatihah, surah yang juga disebut sebagai umul kitab. Jadi banyaklah dalil-dalil lain yang menunjukkan bahawa membaca surah Al-Fatihah dalam solat adalah wajib, rukun. Tanpa membacanya tidak sahlah solat kita. Melihat dari sudut ini kita cuba fikirkan kenapa surah Fatihah ni begitu penting. Kalau kita faham dalam ayat yang kita baca awal tadi disebut wal Qur'anal Azim. Surah Fatihah itu juga menjadi seolah menggambarkan keagungan Al-Quran itu sendiri berada di dalam surah Al-Fatihah. Itulah hebatnya surah Fatihah tadi. Walaupun dia pendek, 7 ayat, tapi 7 ayat ni solid, melengkapi keseluruhan isi Al-Quran. Tetapi nak ditadabbur barulah kita dapat lihat dia. Kalau sekadar baca dan faham makna dia begitu saja, tak nampaklah gambaran yang begitu hebat yang disebut sebagai Al-Quran Al-Azim tadi. Ya. Jadi insyaAllah dalam siri kuliah tadabbur surah Al-Fatihah ni, insyaAllah kita akan memperhalusi apakah makna ayat,
kemudian kita mendalami maksud atau tujuan ayat itu diturunkan, insyaAllah. Saya akan baca satu ayat daripada surah Al-Ankabut, surah 29, ayat 45. Jadi mari kita cari surah dulu. Sebelum itu saya akan catatkan nota supaya kita tak lupa. Ayat yang kedua yang kita akan tadabbur sebentar lagi ialah dari surah Al-Ankabut, surah 29. Sama-sama kita cari surah 29 ayat 45. Saya akan bacakan. Sama-sama kita ikuti dan kita lihat makna dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Utlu, bacalah olehmu dengan bertilawah. Dalam kalimah ini Allah sebut kalimah tilawah. Utlu. Ma uhaya ilaika, akan apa yang aku wahyukan kepada engkau Muhammad, minal kitab, daripada kitab ini, iaitu Al-Quran. Wa aqimis salah, kemudian laksanakanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu daripada fahsya. Segala perbuatan sumbang dan juga segala kemungkaran. Wala zikrullahi akbar, dan benar-benar pasti sesungguhnya peringatan Allah itu lebih besar faedah kesannya. Dan ingatlah, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu Maha mengetahui akan apa saja yang kita usahakan. Itulah ayat surah Al-Ankabut ayat 45 yang akan menjelaskan bagaimana hubungan surah Al-Fatihah ini dengan solat. Jadi mari kita lihat, dan insya-Allah saya akan menjelaskan dalam bentuk carta supaya kita faham hubungan ini. Mengapa begitu erat hubungan Al-Fatihah ini dalam solat? Ia menjadi rukun penting dan ia menjadi penentu kepada sah batalnya solat kita. Jadi Allah sebut dalam bentuk ayat perintah, utlu, bacalah olehmu dengan bertilawah. Ingatlah semalam kita baca iqra', baca dengan secara qiraah. Yang ini Allah menggunakan lafaz utlu. Jadi utlu ni tilawah, ini bacaan dia lebih luas pengertian dia. Nanti ada dalam satu kesempatan lain insya-Allah saya akan menjelaskan tahap-tahap membaca. Allah menyebut, memerintah supaya kita membaca apa yang telah Allah wahyukan daripada Al-Quran ini. Kemudian aqimis salah, dirikanlah salah. Kita nak melihat dulu dari uslub, gaya, susunan ayat-ayat Al-Quran ini. Dalam ayat yang kita baru baca, jelas menunjukkan bahawa Allah mendahulukan Al-Quran. Kemudian baru solat. Dan apabila kita mentadabur, mengkaji, menganalisis, berfikir tentang ayat ini, akhirnya kita melihat, dapatlah satu gambaran, satu kesimpulan bagaimana rapatnya hubungan solat dan Al-Quran. Jadi insya-Allah saya akan tunjukkan supaya lebih jelas, lebih terang. Saya akan buat satu carta
kita lihat bagaimana hubungan antara Al-Quran dan solat. InsyaAllah. Jadi kita lihat dulu. Allah, di sini kita melihat Al-Quran. Di sini manusia. Mari kita melihat dari satu perspektif di mana kita nak melihat bagaimana hubungan ini terjadi. Jadi Al-Quran ini Allah turunkan, makna daripada Allah, diturunkan daripada Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Ini Al-Quran tadi. Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran untuk manusia. Setelah Allah menjelaskan, sebab dalam Al-Quran Allah menjelaskan siapakah aku, Allah kata. Allah memperkenalkan diri dia kepada kita siapa. Maka antaranya yang kita belajar dalam ilmu tauhid, uluhiyah Allah itu qul huwallahu ahad. Katakanlah bahawa Allah itu Maha Esa. Kemudian dalam ayat lain Allah menyebut juga bahawa Allah hendakkan kita mengabdi diri kepada dia. Sembahlah Allah itu kerana Allah itulah ilah. Ilah yang tiada ilah melainkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illa huwa. Mana tidak ada ilah lain selain dia. Dan sebagai ilah, tanggungjawab kita sebagai manusia ialah mengabdi diri. Maka dalam nanti, dalam kalimah, di dalam ayat surah Al-Fatihah ini ada satu ayat yang kita sebut sebagai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sahaja Engkaulah ya Allah. Hanya sahaja kepada Engkau sahajalah kami mengabdi diri kami. Dan hanya kepada Engkau sahajalah kami mohon pertolongan. Itu memberi makna tujuan salah satunya Allah turun Quran itu nak mencerita kepada kita bahawa Allah kata aku inilah Allah, ilah kamu dan aku Rabb kamu. Jadi itu Al-Quran diturunkan kepada manusia. Kemudian setelah manusia faham, kita dah baca Quran, kita faham. Sebab itulah Allah tadi dalam uslub, gaya bahasa Al-Quran tadi kita lihat, Allah mendahului Quran dulu. Utlu ma uhiya ilaika. Baca Quran dulu. Fahamkan Quran sungguh-sungguh. Jadi ketika mana kamu faham, baru kamu tahu apa yang sepatutnya kamu lakukan. Jadi tujuan utama manusia ini dicipta, itu disebut salah satu yang saya nak highlightkan, kena faham. Dalam Al-Quran itu isi penting antaranya ialah Allah menyebut di dalam surah 51 ayat 56. Jadi Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia itu melainkan supaya mereka itu mengabdikan diri mereka kepada aku. Jadi itu tujuan penciptaan manusia dan juga jin. Jadi di sini kena faham bahawa Allah menurunkan Al-Quran tadi supaya manusia ini faham, dapat hidayah, dapat petunjuk, dapat mengenal Allah. Bila dapat mengenal Allah, maka inilah respon kita sebagai orang-orang yang beriman. Jadi respon kita ialah melakukan solat. Antara ibadah yang kita sebut sebagai Iyyaka na'budu tadi ialah kita melakukan solat. Jadi solat itu adalah respon kita setelah kita faham Al-Quran tadi. Jadi sebab itu dalam ayat yang kita baca, ayat ini 29-45 tadi, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Setelah kamu faham Al-Quran yang aku turunkan, aku wahyukan kepada engkau ni Muhammad,
Lepas itu, dirikanlah solat. Jadi ayat 29, 45 ini, yang saya cuba jelaskan dalam bentuk carta tadi. Jadi solat ini adalah apa? Itulah respon kita kepada Allah. Setelah kita kenal Allah, maka kita solat balik kepada Allah. Jadi kita melihat hubungan Al-Quran dan solat tadi. Jadi insyaAllah kita faham baik-baik, barulah kita dapat menghargai ibadah solat itu sebagai ibadah ni luas dan banyak. Tetapi yang paling utama sekali adalah solat. Sebab solat itulah nanti ketika kita dibangunkan, dibangkitkan di yaumil akhirah, ataupun di hari kita akan dihisab, yaumil hisab nanti, urusan pertama yang akan disemak, yang akan dikira adalah solat. Demikianlah pentingnya solat tadi dalam hubungan kita. Kerana orang yang solat ni, kita yang selama ini bersolat, kita kena faham ini. Jadi solat itu adalah respon kita kepada Al-Quran. Itulah hubungan yang tadi. Bila orang faham, baca Quran, dia faham, dia kenal Allah. Dia kenal Allah sebagai ilah yang patut kita beribadah kepadanya. Maka amal daripada kesedaran itu ialah solat. Maka sebab itulah solat itu begitu penting. Malah di dalam solat itu kita baca lagi Al-Quran. Sebab solat itu intinya Al-Fatihah. Surah yang wajib dibaca di dalam solat. Maka kita dalam solat baca lagi Al-Quran. Selain daripada Al-Fatihah, disunatkan membaca ayat-ayat lain. Nampak? Lihat bagaimana rapatnya hubungan Al-Quran dan solat. Jadi ketika mana kita rajin solat, banyak buat solat sunat dan sebagainya, tapi kita tak faham yang ini. Quran kita tak penting kan? Rugilah. Itulah. Sedangkan Allah mendahului Al-Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah. Dah kamu faham Al-Quran itu, Al-Fatihah itu, maka kamu solatlah. Sebab apa? Ketika kamu solat, kamu nak kena baca Al-Fatihah. Kalau kamu tidak faham apa yang kamu baca dalam surah Al-Fatihah, bagaimanalah nilai solat kita? Ini isu penting dan inilah asbabnya mengapa saya mendahulukan kuliah-kuliah tadabbur Al-Quran ini dengan surah Al-Fatihah. Kerana surah ini surah wajib baca. Wajib baca ketika mana? Ketika solat. Mana setiap hari orang-orang yang beriman ini tak kurang daripada 17 kali dia mengulang-ulang 7 ayat ini. Surah Al-Fatihah ini. Itulah. Jadi sekurang-kurang penjelasan itu dapatlah memberi satu gambaran bagaimana pentingnya surah Al-Fatihah di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita merasa pentingnya solat kepada kita. Kerana solat itu adalah bukti yang kita beriman kepada Allah. Sebab iman itu bukan suatu yang hanya ada dalam hati kita, tetapi ia mesti dibuktikan. Bukti ia ialah dengan amal. Maka amalan utama kita dalam hidup ialah solat. Jadi tak adalah orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada hari akhirat, solat tak buat. Tak mungkin. Kalaupun ada orang yang mengaku begitu, itu namanya munafik. Sebab dia hanya bercakap di mulut mengaku bahawa dia beriman, sedang di dalam kehidupan dia, amalan dia tidak menggambarkan keimanan dia. Maka itu jelas itu orang munafik, bukan orang-orang yang beriman. Sebab orang munafik itu mereka yang disebut dalam Quran mudah. Mereka berkata mereka beriman kepada Allah dan Rasul. Yang iman itu hanya di lisan. Pura-pura, hipokrit. Hakikatnya dia tak beriman. Itu beza dengan kita yang beriman. Kita yang beriman ni kita zahirkan keimanan dengan amal. Sebab itulah nanti dalam Quran kita akan ketemu banyak Allah akan gabung dua. Beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh.
Dan kita syarat utama nak masuk syurga Allah nanti pun juga Allah nilai di situ. Ada iman, ada amal soleh tak? Dia mesti ada dua. Sebab iman tanpa amal soleh bukanlah iman. Nah, sebab keimanan mesti dibuktikan, dizahirkan melalui amal soleh. Dan amalan soleh yang paling tinggi nilai sisi Allah ialah solat. Jadi kita faham setakat ini bagaimana pentingnya kita nak mendalami, memahami sebaik-baiknya surah Al-Fatihah ini. Kerana kita baca, kita ulang-ulang baca di dalam solat. Malah di luar solat kita baca lagi surah Al-Fatihah. InsyaAllah dengan kita mentadabbur surah ini, kita berusaha sebaik-baiknya untuk memahami surah ini, kerana surah ini sangatlah besar dia punya impaknya ke dalam kehidupan kita. Jadi biasanya lah berdasar pengalaman yang lalu, kuliah tadabbur Al-Fatihah saya ni berdasar pengalaman-pengalaman yang lalu, dia akan mengambil masa tak kurang daripada 80 jam pertemuan baru boleh habis buku 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, jadi kepada ahli grup yang belum ada buku ni dan berhajat nak mendapatkan buku ini, boleh menghubungi pihak kami. Sebab buku ini kita hanya dijual secara terhad melalui kelas-kelas pengajian dan juga online. Jadi boleh dapatkan buku ni. Harga dia RM23 senaskah. Ya. Tebalnya 200 lebih kurang sekitar 250 muka surat. Ya. Jadi kepada yang berhajat boleh hubungi kami dan dapatkanlah buku ini sebagai rujukan supaya lebih mudah kita belajar. Jadi saya ingatkan balik, kita belajar ini, belajar tadabbur. Saya ulangkan balik bahawa sebaik-baiknya bersama kita ketika kita mengikuti kelas ini melalui video, walaupun mengikut masa kita sendiri, tapi biasakanlah diri kita bahawa bersama-sama kita sambil kita menonton tu, biarlah ada kitab terjemahan Al-Quran, sebaik-baiknya terjemahan perkata, kemudian buku rujukan kita, ataupun paling tidak kita ada handphone yang ada aplikasi Al-Quran. Tujuannya supaya mudah kita menyemak ayat-ayat yang nanti saya akan tadabbur di dalam kuliah kita ini. Jadi ayat-ayat itu yang di papan putih ini, yang dicatat sebelah kiri dengan warna merah, itulah ayat-ayat yang kita tadabbur pada setiap sesi kuliah kita. Ambil, catat di dalam buku catatan tuan-tuan perempuan dan jadikan ia rujukan. Ulang-ulangi dia supaya bila mengulang dia kita akan dapat balik, ingat balik apa yang telah saya sampaikan di dalam kuliah. Itulah kaedah cara kita bertadabbur. Ingat ya, tadabbur ini bukan ustaz yang mengajar saya bertadabbur, tetapi kita yang belajar pun kena buat tadabbur. Salah satu usahanya macam yang kita buat, dia mesti ada aktiviti. Dia tidak hanya pasif mendengar saja. Biasa kita dalam kuliah ni kita faham dengar. Maknanya kita hanya menggunakan satu panca indera ilmu, mendengar saja. Atau ada dua. Maknanya kita tambah, kalau macam video ni kita melihat ustaz bercakap. Dua. Tetapi kaedah tadabbur, kita nak lihat kenapa Allah suruh tadabbur. Kerana kesan dia sangat mendalam kepada ilmu yang akan kita dapat. Kerana dengan bertadabbur kita akan fokus pertama mendengar, melihat, kemudian kita gunakan kinestetik kita, gerakan kita. Maknanya apa gerakan kita lakukan? Ambil handphone, buka handphone, cari aplikasi Al-Quran, cari surah Al-Quran, cari ayat Al-Quran, kemudian sama-sama baca. Fokus dengan hati. Ada afidah juga, mana kita fokus tu menggunakan hati. Maka Allah menyebut bahawa Allah jadikan bagi kita وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Itu ada di dalam surah Sajadah. Dan ada lagi di dalam surah yang lain yang Allah ulang.
Bahawa aku menjadikan bagi kamu pendengaran, aku jadikan bagi kamu penglihatan, dan aku jadikan juga bagi kamu afidah, fuad. Itu salah satu daripada hati, disebut fuad. Jadi jamak dia adalah afidah. Jadi bila Allah sebut tiga ini, inilah tiga elemen kita nak belajar, nak dapat ilmu, kena faham ni. Tiga elemen ni, tiga ini kena manfaat sepenuhnya. Jadi sebab tu dalam kuliah tadabbur kita manfaatkan sepenuhnya. Kita manfaatkan afidah dengan apa? Kita berfikir macam tadi. Kita nak mengolah apa hubungan Fatihah dengan salat? Apa hubungan Al-Quran dan salat? Kan kena berfikir. Jadi itulah salah satu aktiviti tadabbur. Dia tidak hanya baca macam kita buat baca Quran biasa. Baca aja. Alhamdulillah kalau kita baca dalam keadaan kita faham. Tapi yang lebih sedih ni, ramai di kalangan kita ni, terutama kita di Malaysia ni, baca Quran tak faham. Tak faham tak ada isu. Tapi masalah dia tak mau belajar supaya dia faham Al-Quran. Ini yang penting. Kita tujuan kita buat kelas ni nak mengajak umat kita ni supaya ambil Al-Quran itu isinya. Jangan hanya mengambil lafaz-lafaz zahir saja nak sedap dengar ayat. Kemudian duduk bekerja nak menghabiskan bacaan. Itu yang berkongsi-kongsi lah, nak menghabiskan bacaan, nak khatam. Tapi fahamnya tidak. Rugi ya kita. Rugi. Jadi insya-Allah dalam kuliah yang akan datang saya akan jelaskan bagaimana kita membaca Quran yang sebenarnya. Saya akan ambil satu sesi khas untuk mengupas konsep membaca Al-Quran seperti kehendak Al-Quran, seperti tasawur Al-Quran. Jadi tasawur Al-Quran ni saya tulis di dalam sebuah buku yang awal-awal. Tajuk dia, inilah tajuk buku saya tentang tasawur Al-Quran. Ini bukan tadabbur, berbeza ya. Tasawur ini adalah makna dia sudut pandang ataupun world view. Sudut pandang Al-Quran terhadap Al-Quran. Jadi kita cuba kupas. Jadi daripada sini kita kan boleh semak diri kita. Aku ni okey ke tidak dalam hal membaca ni? Aku baca ni betul dah ke ikut Quran? Atau aku baca ni ikut-ikut cara yang dulu-dulu kita belajar? Bahawa kita faham baca Quran tu, itulah baca yang kita buat hari-hari. Baca bagi kita dengar, kemudian menghabiskan, mengkhatamkan. Akhir-akhirnya petunjuk Quran tak dapat. Kenapa tak dapat petunjuk Quran? Kerana tak faham Quran. Maka itu sebab buku ni tajuk dia baca tapi tak faham. Inilah buku awal saya. Tapi sayanglah stok ni dah habis, kehabisan sekarang ni. InsyaAllah nanti kita ulang cetak, kita akan maklumkan. Saya sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah semoga ada manfaatnya untuk kebaikan kita bersama. Segala yang baik datang dari Allah. Syukur dengan ilmu yang Allah bagi. Dan syukur dengan kesedaran kita untuk sama-sama kita nak belajar. Ini pun satu rezeki. Bukan semua orang nak belajar. Ada orang kelas tepi rumah tapi dia tak nak datang. Tak dapat petunjuk. Jadi Alhamdulillah ahli grup kita dan semua yang menonton video ini, insya-Allah kita doa bersama semoga Allah berkati kita dengan Al-Quran dan semoga Allah memberi kita petunjuk Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.